Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Podcast ini adalah berdasarkan kisah-kisah benar. Segala perlakuan berunsur syirik tidak digalakkan sama sekali. Budi bicara pendengar dinasihatkan. Bayangkan jika anda berada di sebuah kawasan yang tiada penghuni. Di dalamnya berbunyi suara-suara gaib yang penuh misteri. Di sebalik situasi seram ini, mungkin ada entiti yang sedang memerhati tanpa anda sedari. Kerana setiap ketakutan itu datangnya dari firasat maupun sifat kosong dalam diri yang tiada penghujung. Inilah cerita hantu seram. Di dalam rangkaian masyarakat Chin, mereka semua mempunyai tugasan yang tersendiri untuk menghancurkan iman seseorang manusia tanpa mengira siapa dan kedudukan. Namun, usaha jin dan syaitan tetap berusaha menghasut dan memecah belahkan hubungan sesama manusia. Begitu juga dengan jin Al-Dasim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rizal Wan Ramli, atau lebih dikenali dengan Abang Wan, akan berkongsi cerita dan pandangan kepada anda di dalam cerita hantu seram Shock Podcast berkaitan dengan Dasim. Sebagaimana yang kita maklum, tugasnya Dasim adalah menghasut manusia dengan sifat emosi yang keterlaluan, marah tak tentu pasal, sifat panas baran dan mencipta permusuhan sesama manusia. Dan yang paling utama tugasnya ialah meruntuhkan institusi kekeluargaan. Jadi untuk episod kali ini berkaitan dengan Al-Dasim, Abang bersama seorang jemputan khas yang istimewa, Cik Sad. Ya, apa khabar Cik Sad? Khabar baik. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita sebut tentang Jin Dasim sebagaimana yang kita selalu lihat dalam media sosial, kadang dalam masyarakat kita sekeliling yang menghadapi masalah dalam rumah tangga masing-masing. Pasangan ada je yang tak kena. So pada asalnya bercinta bagai nak rak kan. Betul. Sampaikan apa saja sanggup dilakukan itu banyak yang kita dengar kan. Pada awalnya. Tapi bila satu tempoh perumah tangga, banyak ujian yang terpaksa dilalui dan mula mempenampakkan tindak tanduk, berantakan, perkara yang kecil itu diperbesarkan, yang tak perlu diungkit jadi ungkitan. Itu sebahagian daripada simbolik kejadian. Jadi apa yang dapat kita kongsikan dengan tentang tajuk kita kali ni? Okey, bagi saya untuk Dasim kan, Dasim, Jin Dasim ni apa yang saya nampak dengar daripada apa yang Abang Wan ceritakan tadi, Dasim ni dia banyak mempengaruhi dalaman kita. Macam kita tak tahu, kita tak sedar pun Dasim tu menguasai kita sebenarnya, menguasai perasaan kita. Betul. Kadang-kadang orang rasa kita pun sebenarnya boleh kontrol, kita boleh kawal apa yang jadi kat sekeliling kita, tapi sebenarnya kita tak sedar pun Dasim tu yang kawal kemarahan kita waktu tu. Dia menghasut. Betul, menghasut apa yang kita nak cakap, kita nak luahkan. Ada orang cakap juga macam dalam rumah tangga ada dugaan, ada ujian. Saya nak tahu Dasim ni dia mengawal dari awal ke sebenarnya macam mana? Dia mengawal emosi. Dia mengawal emosi. Ya. Okey. Mengawal emosi, dia menghasut daripada minda kita, hati kita sampai terkeluar di mulut. Jadi itulah perkara-perkara yang tak bersabit, kadang-kadang dia keluar. Yang nak menyakitkan hati pasangan kita, benda-benda yang tak sepatutnya berlaku kan. Faham. Semuanya bermula daripada Dasim tu. Ya betul. Okey. Dia ada jugalah, mau nak kongsikan juga daripada sahabat-sahabat Abang yang sebelum ni, yang Abang kenal di tempat kerja lama Abang dulu.
Yang suaminya memang satu negeri yang berwarna di Kedah. Isterinya orang sini, orang KL. Bila dah berjumpa, kita orang ada aktiviti dululah, zaman bujang dulu kan. Tapi masa tu abang dah kahwin, tapi dia orang masih belum kahwin lagi. Di situlah mulanya bibit percintaan dia orang. Kita orang sama-sama keluar, so ada aktiviti macam family day di tempat kerja kan. So bila dia orang dah bersama ke hulu ke hilir berdua, so berkahwin. Jadi Abuan antara orang tengah dia orang lah, jadi pusat rujukan dia orang kan. So dia ni macam mana, yang lelaki tanya hal perempuan, yang perempuan tanya hal lelaki pada Abuan, bagaimana sikap dia, sifat dia, apa semua. Abuan cerita benda yang kita biasa kenal kawan-kawan lah, sebab dua-dua ni Abuan kenal. Jadi Alhamdulillah dijadikan jodoh, dia orang kahwin. Tapi sampai satu ketika berantakkanlah rumah tangga tu, diuji Allah Ta'ala kan. Tak disangkalah benda yang kecil diperbesarkan, benda yang tak sepatut diingat dia jadi ungkitan. Abang dah jadi pusat rujukan semula. Dekat situ. Jadi abang tak jumpa dua-dua. Abang jumpa yang suami dulu, kemudian yang isteri pula. Kemudian abang balik kepada suami balik, abang pergi isteri pula. Dan keputusan mereka tetap berkeras, sama-sama nak berpisah. Ini suatu yang keputusan yang tak sepatutnya lah. Sepatutnya kita nak elakkan. So abang jangkakan benda ni adalah perbuatan Al-Dasim. Ini tidak ada lain lagi. So ada lagi bersangkutan jugalah dengan masalah kewangan masing-masing, sebab isterinya pangkat lebih tinggi dibandingkan dengan suami. So tapi isterinya baik, cuma suami dia terasa ego dia tinggi. Sebab isterinya gaji lebih, so mungkin kedudukannya tinggi dibandingkan dengan suami. Tapi isteri tetap boleh terima suami, cuma suaminya dia rasa ada benda yang sedikit silap, so dia nampak yang silap tu. So abang cuba perbaiki kedua-duanya. Hasilnya kemudian abang sarankan dua-dua pergi ke Jabatan Agama untuk dapatkan khidmat nasihat. Tapi apa pun, di samping apa yang berlaku pada dua-dua sahabat abang ni, so abang dapat rasakan ada something lah. Sebabnya yang lelaki lebih kepada social life dia, yang isteri nampak lebih kepada pekerjaan dia lah, sampai balik terpaksa buat overtime, balik lewat malam. So itu simptom yang dihasut oleh Dasim tadi. Jadi itu pada pengalaman abang lah. So antara yang abang dapat kongsikan, dan sebahagian lain lagi ada juga yang berkaitan dengan sihir santau. Itu yang paling berat lah bagi abang. Bila yang sebelah isteri, sebenarnya ada orang lain yang lebih minatkan dia untuk dijadikan isteri. Ini harapan satu penempatan dia orang, orang kata apa, satu kampung. Jadi ceritanya bila tak dapat untuk dijodoh kepada anaknya, si keluarganya menghantar, sampaikan si isteri ni tak boleh bangun. Tak boleh bangun, sakit. Mula sakit di pinggang, di belakang, kemudian sakit di sendi-sendi, sampai satu tahap dia tak boleh makan. Dia tak ada selera makan langsung. Jadi lepas si sembuh, bila dah berubat dengan beberapa pusat rawatan Islam, Alhamdulillah sihat. Si suami pula kena, tak boleh bekerja, sakit. So ini antara tujuan sihir yang untuk memisahkan rumah tangga ni. Ini apa yang abang maksudkan tadi dengan jin Al-Dasim. Inilah dia. Jadi selain daripada itu je, pengalaman dengan Sat lah, apa pendapat Sat dan perkongsian lain pada yang Sat punya pengalaman lah yang dapat kita kongsikan. Bila Abang Wan cakap dia ada kat dalam keluarga, Syed teringatkan ada kawan seorang ni. Dia ada cakap yang macam dia pelik. Keluarga dia ni kalau masuk rumah dia macam tak boleh bincang. Kalau duduk kat luar, makan kat luar dengan family, boleh bercakap, berborak, nak utarakan satu masalah tu, boleh je bercakap elok-elok, berbincang. Tapi bila masuk rumah je, masuk rumah rasa semua benda jadi masalah. Benda kecil dia boleh bergaduh. Macam tiba-tiba nak kena marah semua orang, nak cakap benda dengan nada yang tinggi semua. Itu pun dikira Dasim juga ke? Itu antaranya lah. Dia antara ibu bapa dengan anak juga, betul. Itu semua ada sangkut paut lah dengan jin-jin, ataupun orang cakap hasutan daripada makhluk-makhluk ni. Kesan dia sebenarnya ini hasutan iblis lah, senang cerita.
kan, yang nak memecah belahkan kaum anak cucu Nabi Adam. Jadi Dasim ni antara satu makhluk yang jadi alat dia orang. Yang ditugaskan, kau tugaskan yang ini, Khanzab yang ini, Jibir yang ini. So masing-masing tugas-tugas jin ni dah ditentukan untuk dia menyesatkan akidah dan memecah belahkan kaum cucu Nabi Adam. Jadi tugas pada Dasim tadi bukan setakat pasangan suami isteri, pasangan yang sedang berkasih pun sama juga, pasangan dalam kekeluargaan ibu bapa dan anak pun sama juga. Itu tujuannya hanya satu, memecah belahkan dalam satu keluarga ni. Betul lah. Tapi kalau macam ni selalunya dekat dalam keluarga yang melibatkan satu keluarga dengan ibu bapa dengan anak, dia ada rawatan ke, macam apa yang dia boleh buat, macam selain kalau kita tahu macam selalunya orang Islam ni baca, kena perbanyakkan lah solat ke, baca Yasin kat rumah. Kalau untuk spesifik Dasim ni, kalau kita berbalik kepada berbalik kepada apa yang kita amalkan, ibadah kita, tahap kita punya amalan, kan, sebagai ketua keluarga, macam suami ataupun bapa, dia kena menitik beratkan tentang bagaimana kita punya amalan dari segi solat, dari segi amalan membaca Al-Quran, dari segi membaca surah Yasin. Contoh dia macam Buan sendiri dengan keluarga Buan, setiap hari Khamis selepas solat maghrib kita akan amalkan juga surah Yasin beramai-ramai. Benda tu boleh diamalkan setiap hari sebenarnya, tapi memandangkan tentang kekangan kerja kan, masing-masing pun ada komitmen. Hari Khamis, kita tetapkan hari Khamis. So kita together lah dengan family, sama-sama kita luangkan masa untuk satu tu. Samping tu kita boleh buat juga tahlil yang ringkas untuk arwah-arwah yang mana yang sudah pun kembali ke rahmatullah, kan. Itu sebahagian daripada benteng kita lah sebenarnya, daripada untuk kita mengelakkan diri kita dan keluarga kita daripada hasutan benda-benda yang aura yang negatif ni. Cerita pasal berantakan rumah tangga ni, kalau nak tahu tentang dia punya kesan, biasanya masing-masing keluar kerja, dia akan rasa rindu pada pasangan dia. Suami akan rindu isteri dia, isteri akan rindu suami dia. Itu bila di luar masing-masing. Bila balik di rumah dah macam tak boleh tengok, kan. Suami bila tengok muka isteri macam nak marah, kan. Isteri bila tengok muka suami mesti ada macam benda yang tak kena. Dia nampak muka suami dia tak ada nur, contoh dia, kan. Itu yang membuatkan mereka mula jadi macam satu punca pentelagahan. Itu punca pentelagahan ni kalau berlaku satu benda yang selapan kecil, contoh dia, itu yang mula mencetuskan benda yang boleh jadi panjang, pergaduhan besar. Faham. Kalau katakanlah orang yang dalam keluarga tu dia tak ada mungkin anak-anak tak boleh nak tegur ibu bapa, nak suruh betulkan solat apa semua, dia takut ke. Macam mana, apa yang diorang boleh kaedah buat untuk hilangkan Dasim dalam keluarga ni? Dia bukan setakat Dasim yang sebenarnya, benda-benda lain juga. Jadi amalan dia macam biasa. Kalau katakan dalam satu keluarga itu yang jarang-jarang kita temui ibu bapa yang tak menjaga ibadah, biasanya anak-anak, kan, dengan dia punya life dia, kehidupan social life dia, biasanya itu yang berlaku. Tapi segelintir juga ada yang ibu bapa yang tak menjaga, anak-anaknya pula yang okey, kan. Yang lagi teruk semua yang tak jaga. Betul. Kan, ibu bapa tak jaga, anak-anak lagi lah hanyut. Jadi yang paling penting sebenarnya amalan kita lah, macam orang cakap tadi, amalan ibu bapa yang menjadi tunggak kepada anak-anak dia semua. Anak-anak akan ikut contoh pada ibu bapa ni tadi, tahap mana amal ibadah untuk dijadikan iman sebagai benteng dia orang lah, dan untuk menjaga keharmonian dan kestabilan dalam keluarga tu sendiri, kan. Sebab hasil daripada iman, hasil daripada amal ibadah kita, itu yang memasukkan rezeki dalam rumah tangga. Itu dia. Tadi sebelum macam Abang Wan dah ada cakap tadi, kalau orang yang belum berkahwin pula,
Yang kan dia ada macam dugaan. Kita selalu dengar dugaan tunang, dugaan perhubungan semua ni. Macam mana kita nak tahu yang kita ni ada Dasim, Dato'? Sebab yang saya faham sekarang, Dasim tu dia satu jin yang menguasai kita punya emosi, perasaan, emosi. Tapi macam mana kita dalam hubungan, macam mana kita nak tahu yang Dasim ni kontrol dia, ataupun sebenarnya itu dia punya sifat, dia ni seorang yang cemburu, dia ni seorang yang pemarah, itu sebenarnya. Tapi sebenarnya apa yang Abang cerita, dia ni seorang Dasim. Macam mana kita nak tahu perbezaan sifat dengan kalau dikuasai oleh jin tu? Bagus soalan tu. Bagi Abang satu je, pada pasangan yang belum berkahwin, solat istikharah je, sunat istikharah je. Kan kita minta Allah Ta'ala, minta pada Tuhan, tunjukkan kalau ini adalah pasangan yang baik kepadaku, tunjukkan. Kalau ini bukan pasangan yang baik, pisahkan. Jadi dia akan datang, dia akan hadir benda tu dalam mimpi. Mungkin pada malam itu, mungkin pada malam besok. Jadi itu fungsi dia yang banyakkan jadi amalan lah pada orang kita sebenarnya yang berpegang teguh pada ajaran, akan bagi mengelakkan tersalah pilih pasangan. Betul. Okey. So kalau sebut cerita pasal Dasim ni, dia berkait dengan jin. Bila berkait dengan jin, berkait dengan cerita-cerita seram. Jadi mungkinkah ada cerita-cerita seram lain yang Syed mungkin tak dapat lupakan, yang boleh kita kongsikan kepada pendengar? Sebab Syed bukannya orang yang percaya, so tak pernah lagi. Alhamdulillah lah. Memang kalau boleh, memang tak nak lah tengok, terjumpa ke merasai ke. Tak ada. Tapi Syed suka tengok macam tengok cerita yang mencari hantu macam tu, paranormal semua tu. Tapi tak pernah nampak lagi lah. Tapi memang tak nak lah kalau boleh. Tak ada lain daripada jin yang menjadikan diri dia yang kita sebut hantu. Dia ada fungsi dia masing-masing. Sebenarnya hantu tu jin. Dia akan hadir dengan apa yang kita fikirkan dalam minda kita. Kalau kita fikirkan dia pontianak, dia akan hadir dalam bentuk pontianak. Ya ke? Kalau kita fikirkan dia jembalang, dia akan hadir dalam bentuk jembalang. Okey, kalau macam Syed dia jenis, tak ada, kita bukanlah nak cakap kita percaya, bukanlah nak dia orang takut lah. Tapi maksudnya kalau apa yang kita takut, kita fikirkan, itu dia akan datang dalam bentuk macam tu. Sebab tiba teringat macam a few days ago, macam beberapa hari lepas, kita rasa macam tak tahu macam kenapa tiba-tiba memang tak nak buka mata waktu tidur tu. Macam nak, kan kalau buka mata mesti ada lagi cahaya, kita boleh nampak kan. Tapi tak tahu, rasa macam tak nak buka mata. Sebab macam tak tahu, macam kalau buka mata macam ada rasa something kat Zula. Sampai subuh tak buka mata. Itu dia ada dua sebab. Apa? Dua kemungkinan. Satu, disebabkan kita terlalu penat. Okey, dah baik. Dia terlalu penat, minda kita banyak berfikir. Itu simptom daripada kesihatan kita. So nasihat Abang Wan dalam keadaan yang macam tu, air kosong, Al-Fatihah, lepas Al-Fatihah baca ayatul kursi, ulang ayat akhir 3 kali. Wala ya'udhuhu idhuhum wa huwa alilul azim. Embus pada air tu, minum. Minum perlahan-perlahan, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, sampai habis, and then tidur. Baru boleh tidur InsyaAllah. Yakin, berserah. Yakin je lah. Itu je. Yang kedua, sebabnya benda tu memang ada. Okey, sebab pasal benda ni, sifat tidur lah. Sifat hijab. Sifat hijab dia ada banyak. Kita berbalik kepada hijab. Hijab ni dia ada banyak. Hijab mata, pandangan, deria. Hijab telinga, kita boleh dengar. Hijab hidung, kita boleh bau. Hijab rasa pada tubuh badan kita lah. Ni ada banyak sebenarnya deria rasa dalam badan kita yang kita boleh kaitkan dengan hijab. Yang itu yang abang suka kongsikan. Bila ada yang pembahagian ini semua izin Allah Ta'ala lah. Betul. Pada kita manusia, pada semuanya kita atas tujuan dia nak bagi kita sedar sememangnya wujud makhluk dia, benda-benda halus, makhluk di alam gaib memang wujud. Itu tujuannya. Mungkin Allah Ta'ala jadikan kita ni ada hijab yang tertentu yang bagi kita merasa. Bila kita rasa kita takut, sebab kita takut kenapa, kita tak tahu.
tak tahu kan. Bila kita tahu, kita tak rasa takut. Boleh lawan lah benda tu dengan ayat-ayat Al-Quran kan. Sebahagian daripada itu abang nak kongsikan jugalah. Ni ada keratan daripada hadis Muslim. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Ini hadis Qurtubi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya pada malam hari, maka syaitan tidak akan memasuki rumah itu selama 3 malam. Jadi surah Al-Baqarah ni disarankan untuk kita amalkan. Itu yang sebaiknya. So baik, itu saja daripada Cik Sat kita. Sempat bersama dengan kita. Terima kasih Cik Sat. Terima kasih Abang Wan. Sebab sudi bersama-sama dengan Abang Wan dalam episod Cerita Hantu Seram kali ini. Sampai di sini saja perkongsian padat dari saya, Abang Wan dan Cik Sat. Untuk anda di luar sana, sampai sedikit informasi bermanfaat mengenai Dasim. Sehingga kita berjumpa lagi di lain episod dengan bahan yang lebih padu dan mantap, samping informasi yang berguna untuk anda. Sekian saja daripada saya, Rizal Wan Ramli, di dalam Cerita Hantu Seram Syok Podcast. Wassalamualaikum. Bye.